Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini. Sekejaplah, kita adjust sikit. Okey. Sama-sama bertemu pada malam ini, mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terlebih dahulu terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini di ruangan Facebook Audio Kuliah dan juga di ruangan TikTok. Terima kasih banyak pada semua sahabat daripada negara Malaysia, rakan-rakan kita daripada Singapura juga, dan juga daripada Indonesia barangkali, Brunei dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih banyak. Seperti biasa, teruskan share, teruskan komen, teruskan menonton sehingga tamat siaran kita pada malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang tuan-tuan, ibu-ibu, adik-adik sharekan pada malam ini, mungkin menjadi asbab mengubah perjalanan hidup seorang manusia yang lain. Kita tak tahu, bila kita share, mungkin orang tu tak tengok sekarang atau hari ni, mungkin dia tengok besok, lusa, minggu depan, tapi dia akan tengok, insya-Allah. Jadi mana tahu dengan dia menengok sharing yang kita buat, kita akan dapat pahala yang sangat hebat pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada malam ni saya letakkan tajuk terbukanya pintu rezeki. Terbuka pintu rezeki. Baik, saya semak-semak pada petang tadi sebelum maghrib tadi. Saya cari hadis apa yang saya nak baca pada malam ini. Saya cari hadis yang saya nak baca malam ni. Maka Allah Ta'ala izinkan saya malam ni jumpa satu hadis. Hadisnya ringkas sahaja.
Hadis bertaraf hadis sahih daripada kitab Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala radhiyallahu an, hadis nombor 4933. Hadis sahih Imam Bukhari, hadis nombor 4933. Dapat tak? 4933. Baik, jom kita bacakan hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah anfiq ya bani Adam unfiq alayka atau kama qala an-nabi fil hadis. Telah menceritakan pada kami Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zinad dari Al-A'raj daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa telah menceritakan pada kami Ismail, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala telah berfirman. Ini maknanya hadis kursi. Hadis kursi ni kita dah hurai dah. Maknanya kita nak sebut, iaitu hadis kursi ni dia berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan ayat Quran, tapi Allah berfirman. Dia macam tu. Apa Allah kata? Wahai ibnu Adam, wahai ibnu Adam, yakni wahai manusia. Wahai manusia. Sekejap nah. Ini mana pula datang dera Israel ni? Sekejap. Okey, kita dah blok. Buat semak betul lah. Kan? Dia masuk-masuk, lepas tu dia hantar bendera Israel pula. Dia memang cari pasal. Memang cari pasal. Awal-awal kuliah ada cari pasal. Nah, jadi kita dah blok dia. Biar dia duduk diam-diam kat Israel tu. Buat semak aja. Okey. Biar kat dia. Baik, sambung balik hadis. Kacau daun sungguh Mamat ni. Alright. Allah Ta'ala sebut, wahai ibnu Adam. Bawa-bawa tenang. Sahabat TikTok, saya dah blok dah Mamat tadi. Kita dah blok dah. Jangan risau. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, wahai anak-anak Adam. Maknanya kita lah. Kita yang manusia ni digelar anak-anak Adam. Wahai anak-anak Adam. Okey. Allah kata apa? Berinfaklah. Berinfaklah. Dermalah. Menyumbanglah. Memberilah kamu. Apa lagi? Belanjakanlah. Macam itulah yang seerti dengan maksudnya. Allah kata, berinfaklah kamu, nescaya kamu juga akan diberikan rezeki oleh Allah. Allahu Akbar. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Hadis ini pendek saja. Hadis ni sangat pendek dan sangat ringkas. Hadis kursi ni kan sangat pendek dan sangat ringkas. Bila Allah Ta'ala sebut, berinfaklah kamu, nescaya Allah akan bagi rezeki kepada kamu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pada saya cukuplah hadis ni nak mendidik kita, nak mentarbiah kita, nak bagi motivasi pada kita
supaya kita jadi orang yang rajin menginfak, rajin menyumbang, rajin menderma, rajin membantu. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang bagi kita satu jaminan. Allah kata apa? Berinfaklah kamu, nanti Allah akan bagi rezeki pada kamu. Macam tu. Jadi kita nak tunggu apa lagi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian? Jaminan Allah dah bagi. Allah kata kamu infak, rezeki kamu aku jaga. Rezeki kamu aku yang urus. Rezeki kamu aku yang aturkan, kata Allah. So, tak perlu ada rasa bimbang, kalau aku bagi ni sekarang, nanti aku jadi miskin. Kalau aku bagi duit ni sekarang, aku derma dekat Palestin, aku nak makan apa pula petang besok? Kalau aku bagi sekarang, yuran anak tak boleh bayar pula. Kalau aku, ini semua Allah Ta'ala sebut apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Dalam Al-Baqarah kan Allah sebut. Allah kata syaitan itu sentiasa membisik-bisikkan kefakiran ke telinga kamu ketika kamu nak memberi sumbangan infak jariah, sedekah, wakaf. Syaitan tu sentiasa bisik kat telinga kamu. Bila nak bagi je dia bisik. Engkau ni macam baik sangat. Engkau ni bagi derma kat Palestin tu bukannya membantu sangat pun. Itu semua syaitan punya bisik. Pergi berambuslah dengan syaitan tu. Kan? Sebab syaitan tu memang syaitan, tuan-tuan. Syaitan kalau dengar ni marah dia. Kan? Syaitan ni kalau dengar mengamuk dia kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, terima kasih Muhammad Ramadan. Apa yang paling penting ialah abaikan bisikan-bisikan syaitan itu. Abaikan bisikan-bisikan negatif. Sebab memang Allah sebut asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu, kata Allah, kerjanya membisik telinga kamu, menjanjikan kamu dengan kefakiran dan kemiskinan ketika kamu nak memberi sedekah. Dan Allah kata dia juga mengajak kamu melakukan fahsyak, benda yang mungkar, benda yang keji. Dengan cara apa? Dengan cara dia bisik kita jangan infak, dan dia racun kita supaya kita jadi kedekut dan bakhil. Boleh dapat tu. Dia macam inilah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Bab infak, bab sedekah, bab apa lagi? Menyumbang, menderma, kita jangan berkira. Sebab harta yang kita ada pun sebenarnya Allah beri, pinjam untuk kita tadbir urus dengan baik. Dan ingat, Allah juga tak pernah langsung berkira dengan kita. Allah tak pernah langsung berkira dengan kita. Kena ingat tu. So jangan berkira dengan Allah. Sikit-sikit kita nak berkira, letih aku nak kena bayar zakat pula. Berkira. Allah baru semayang, nak semayang lagi. Berkira. Jangan berkira, tuan-tuan. Sebab Allah tak pernah berkira dengan kita. Kita baik ke, kita jahat ke, kita nakal ke, kita macam mana huru-hara sekalipun, tiap-tiap hari Allah bagi cahaya matahari. Tiap-tiap hari Allah bagi kita oksigen yang cukup. Tiap-tiap hari Allah bagi nikmat kita boleh melihat. Allah tak pernah berkira, tuan-tuan. Kalau Allah berkira dengan kita, tuan-tuan, mati kita yang buat kerja. Kan? Lingkup kita nanti. Jadi sebab itu dalam soal infak, Allah dah pesan dalam hadis tadi. Allah kata, berinfaklah kamu, nanti aku akan jaga rezeki kamu. Allahu Akbar. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, pakat-pakat infak, pakat-pakat derma, pakat-pakat menyumbang. Tidak ada alasan, tuan-tuan. Oh, PKP Ustaz, masjid tutup.
Tak apa, tabung masjid tutup, kita cari Facebook masjid. Ada nombor akaun masjid kat situ. Kan? Kita ni diajar dalam COVID ni, 2 tahun ni dengan transaksi online. Kalau kita boleh beli Shopee, Lazada, GoShop, Y-Shop pula dah, Wow Shop, segala online-online tu kita boleh beli, order Food Panda, Grab Food semua, takkan derma tak reti kot. Kan, takkan derma tak reti. Allahu Akbar. Nah, jadi sebab tu infak secara online banyak, tuan-tuan. Kan, terutama untuk Gaza ni kita bagilah. Yang mana belum bagi kita bagi, yang mana dah bagi alhamdulillah bagi lagi. Yang belum kita azam untuk bagi. Cari NGO yang orang kata terkenal dan boleh dipercayai untuk menguruskan kewangan tersebut. Kita ada Aman Palestin, kita ada Muslim Care, sahabat saya tu dia punya pengerusi Muslim Care tu, kan. Kita ada apa lagi, macam-macam lah. Yang Palestin ni banyak sebenarnya. Geng Ustaz punya akaun pun ada, kan. Atas nama Pertubuhan Geng Ustaz, pendukung pencinta ulama. Kita ada semua untuk saluran ke Palestin. Jadi Peduli Insan pun ada, kan, untuk Palestin. Terima kasih Wan, masukkan salah satu daripada NGO yang ada. Ustaz ada simpan satu list, ada lebih kurang 9 ke 10 akaun bank NGO yang terlibat. Nantilah saya share dalam Facebook ke dalam TikTok nanti, kan, untuk senang. Itu yang orang kata dipercayai, bukan yang lain tu tak dipercayai. Maknanya yang kita menyumbang pun hati pun rasa tenang sikit. Kan, hati kita pun rasa tenang sikit. Saat lagi kita menyumbang, hati pun tak selesa pula, kan. Hati kita kata, sampai ke Iraq ni, sampai Palestin ke sampai ke Bangkok aja, sudahlah, kan. Jadi kita nak menyumbang pun biar puas hati, biar hati kita seronok, lapang dada tak. Ini bila dah send kan, dah tekan confirm, dah approve, dah hati tak senang berbolak-balik ya ke NGO ni, satu hal pula, kan. Jadi biar kita pilih yang terbaik lah, insya-Allah. Jadi ingat, bila kita infak saja, letak dalam kepala kita, aku infak saja, aku menyumbang saja, rezeki aku Allah yang jaga. Tak usah bimbang, tuan. Belum ada sejarah. Ya Wan, ada apa Wan? Belum ada sejarah orang mati sebab bukan mati. Belum ada sejarah orang jadi miskin papa kedana sebab banyak infak. Belum ada sejarah. Saya berani cakap benda ni sebab apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ni sikitlah dekat Facebook ni. Cuba seorang dua komen sikit apa-apa ke? Audio saya clear ke tak? Sebab saya tengok dekat Facebook ni Facebook, komen dia tak masuk, tuan. Komen tak masuk. Jadi baru ada masuk satu. Sebab saya tak nampak komen masuk, jadi saya takut macam doakan sahabat kita Pak Ngah. Okey. Dia sakit Okey. Sebab ustaz pun dah lama tak follow dia punya live apa semua. Alright. TikTok tak apa. TikTok ni memang dah clear lah. Ustaz tengok komen keluar masuk aje. Yang Facebook ni. Okey, ada. Sebab tak nampak komen masuk kan. Jadi saya risau. Ni baru masuk ni. Rohayu apa semua ni kan. Tu baru masuk nampak. Okey. Dah keluar gambar tapak tangan ke apa tu. Okey. Thank you Kak Mumtaz, Ahmad Soleh, Kak Rohayu, Hani Hamid, Khairul Nizam Gombak, Kak Maimana Ibrahim, Faiza. Okey. Thank you. Kak Sabaria clear. Okey. Kan, sebab saya tengok diam aja Facebook ni. Kan, risau juga saya. Kan, merajuk ke game Facebook. Janganlah macam tu, kan. Sebab tak nampak komen tu naik, kan. Selalu dia berjalan je. Sebab kadang-kadang apps ni dia ada ragam dia juga, kan. Jadi tak apa. Okey, terima kasih banyak. So maknanya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian,
belum ada sejarah orang yang rajin derma, rajin sedekah, rajin wakaf, rajin infak, tiba-tiba miskin. Tak ada. Belum ada sejarah. Batal ke puasa kalau kita swab test. Kalau ikut fatwa tahun lepas lah, tak batal puasa. Ya, swab test tidak membatalkan puasa. Abang Razak namanya. Okey. InsyaAllah. Oh, dia ada kat hospital ni. Dia sakit apa, Wan? Yang Ustaz tahu dia ada lelah ke apa kan? Lelah ke semput ke macam tu kot? Wallahualam. Okey, tak apa. Nanti kita doakan. Terima kasih semua. Terima kasih yang komen-komen. Okey. Clear. Khusyuk mendengar. Patutlah. Tak komen terima kasih banyak. Terima kasih Faiziah binti Manaf daripada JB. Masing-masing menumpu kuliah ni. Seram pula saya. Baik. Jadi, mana bukti yang saya kata belum ada sejarah orang jadi miskin sebab sedekah? Memang tak ada. Sebab Rasulullah yang cakap. Nabi kata apa? La yanqus malun min sadaqah. Bal yazdad. Atau kama qala Nabi fil hadis. Nabi kata tidak akan tidak akan berkurangan harta yang kamu infakkan itu. Tidak akan kurang harta yang kamu sedekahkan itu. Bahkan akan bertambah dan terus bertambah. Nampak? Tak ada Nabi kata siapa yang sedekah dia akan terus menjadi miskin. Dia akan terus menjadi miskin. Dia tak boleh gitu. Nabi tak pernah sebut. Yang Nabi sebut ialah tak akan kurang. Dia macam tu kan. Tak akan berkurangan. Cikgu saya orang Cina, dosa ke kalau kita tengok aurat dia? Saja tengok, dosa lah. Tapi kalau dalam kelas memang dia dah tak bertudung, yalah dia Cina kan, pakai pun kadang-kadang seksi sikit. Just kita fokus belajar je lah. Jangan sambil tu menjeling-jeling pula. Kalau menjeling, menengok, menatap pula, tu dosa lah. Kalau sambil-sambil belajar tu, itu dia maafkan kata ulama kan, sebab dah dia memang macam tu. Tapi di celah tu pula kita ambil kesempatan. Itu memang dosa lah. Ya, mudah-mudahan. Baik. Jadi doakan keberkatan usia saya. Born 19 Mei. Tahun Tahun. Okey. Sama dengan anniversary Ustaz, nampak gayanya kita. Kan? Sama dengan anniversary saya hari ni, 19 Mei juga. Saya menikah 19 Mei tahun 2000. Alhamdulillah, 21 tahun. Terima kasih doa-doa kalian semua yang berdoa, yang mengirimkan wish dekat Facebook, dekat TikTok. Terima kasih banyak. Yang hantar hadiah pun ada macam-macam. Kan? Jadi tahu pula alamat rumah tu. Itu yang saya pening kan. Macam-macam saya dapat. Tak adalah banyak, tapi adalah juga tak sahabat kita yang menghantar. Ada satu tu saya tak dapat kesan siapa yang hantar. Saya sedang mencari, menjejak penghantar kek itu. Kan. Gaya macam dapat kesan tapi belum dikonfirmkan lagi. InsyaAllah. Allahu Akbar. Okey. Betul Ustaz, mula-mula tadi komen tak naik. Itulah. Tu Ustaz tanya tadi sebab nampak sunyi je kan. Dia macam apa pula Facebook ni senyap sunyi je. Gitu. Terima kasih. Happy anniversary. Terima kasih banyak. So, Nabi bagi jaminan kita infak tak akan kurang harta kita. Walaupun amount kuantiti dia mungkin kurang. Kita ada 100 bagi RM20 dekat Palestin tinggal 80. Memanglah kurang. Tapi Allah kata aku akan jaga rezeki kamu. Sebab itu tuan-tuan, orang yang rajin sedekah, yang rajin infak, sebenarnya rezeki dia sangat-sangat murah. Saya dah jumpa banyak orang yang
suka menyumbang, suka bagi, suka surprise, suka bagi macam-macam. Yang tengah menonton lah ni pun ada orangnya kan, yang suka hantar macam-macam kat saya, hadiah dan sebagainya. Terima kasih banyak. Jadi murah rezeki. Apa hukum pijak bendera Israel? Tak tahu lagi lah hukum dia. Boleh pijak. Pijak tu sebagai orang kata lambang penghinaan dan kebencian kita pada tindakan jahat mereka. Kan, bukan kita niat pijak sebab penghinaan pada bendera lah. Niat kita tu sebab itu bendera Israel, dan kita niat sebagai penghinaan, sebagai protes, sebagai solidariti kita kepada rakyat Islam di Palestin. Sebab hak orang Islam itu dirampas. Hak orang Islam itu dirampas. Sebab itulah kita kena bangkit bersama-sama, insya-Allah. Baik. Banyak pula yang ucap anniversary ni. Terima kasih banyak. Sahabat-sahabat kita Malaysia, Singapura, Brunei, terima kasih banyak. Okey. Balik pada cerita infak kita tadi. Saya dah sebut tadi, saya dah jumpa ramai orang yang rajin infak, rajin derma, rajin menyumbang, rajin belanja orang. Rezeki dia sentiasa Allah Ta'ala murahkan. Saya pun tak tahulah hari ni Allah Ta'ala bagi saya hadis yang saya baca tadi. Hadis tu pendek je kan. Allah kata, wahai anak Adam, berinfaklah kamu, Allah akan jaga rezeki kamu. Jadi sebenarnya bila ayat itu, hadis itu kita faham dengan baik, kita tak akan rasa sedikit pun perasaan kedekut, sayang ke harta. Sebab kita tahu, aku bagi ni tak usah risau, nanti Allah jagalah aku punya harta yang lain, nanti Allah akan jagalah sumber rezeki aku yang lain. Sebab semua daripada dia, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Apa yang kita nak risau sebenarnya? Kan, semua daripada dia. Betul ke gelaran Israel tu diberi Allah kepada Nabi Yaqub? Betul. Israel maknanya hamba Allah. Ada maksud lain, hamba Allah yang suka berpindah randah. Itu nama dia Israel. Sebab tu Israel ni dia berpindah randah. Ini kita letak tepi Nabi Daud, Nabi Yaqub dulu. Sebab Israel tu maknanya pindah randah. Sebab tu dia tak ada negara, tuan. Dia entah berserabut aku tengok Israel ni kan, Yahudi Zionis ni, kan, semua nak diambil ni. Lepas tu penakut pula tu, geram pula kita dibuatnya kan. Jadi tuan-tuan, apa yang paling penting ialah balik cerita kita tadi, iaitu Allah Ta'ala beri kebaikan, Allah jamin rezeki kita. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ingat, rezeki itu sangat luas. Mana tahu berkat kita infak RM5, RM10 ke tabung Palestin, berkat kita bagi duit raya ke seseorang. Saya dapat baru ni RM10, tuan-tuan. Seronok saya. Saya tak tahu siapa bagi. Kan, dia masuk dalam akaun saya, dia tulis duit raya ustaz. Kan, saya pun tengok RM10, alhamdulillah, seronok, tuan. Kan, RM5 ada, RM10 ada, RM100 pun ada, RM200 pun ada kan. Jadi tak kira lah berapa amount pun, ingat, bila kita bagi saja, tuan-tuan, kita tak tahu, tantah dengan RM5-10 duit raya kita bagi pada anak buah kita ke, anak-anak kita ke, Abdul Razak Kamarudin, insya-Allah, ataupun saudara mara kita ke, anak jiran ke, mana tahu itu jadi sebab Allah jauhkan kita daripada COVID. Itu rezeki. Tak kena COVID-19 itu rezeki, tuan-tuan. Allahu Akbar. Malaysia ni kes dah makin tinggi kan. Hari ni dah 6,000 berapa puluh ke tadi. Tinggi. Walaupun sembuh pun 3,000 lebih. Tapi kes tu agak tinggi lah. Selangor memang menjuarai lah setakat hari ni. Jadi tuan-tuan, mana tahu asbab kita sedekah, Allah hilangkan sakit belakang kita. Asbab kita sedekah, Allah lapangkan dada kita. Itu semua rezeki. Mana tahu penyebab kita beri infak, kita menderma,
Allah jadikan anak kita lebih baik, lebih taat. Allah jadikan anak kita yang sedang mengaji itu cerdik, pandai. Mana tahu asbab kita sedekah RM10 itu, yang kita dah bergaduh lama dengan jiran, akhirnya Allah lembutkan hati jiran kita, bertegur sapa balik. Allahu Akbar. Nah, itu rezeki nama dia. Rezeki Allah ni sangat-sangat luas. Bukan duit saja. Bukan kita derma duit, Allah ganti duit. Belum tentu macam tu. Walaupun kadang berlaku, tapi belum tentu. Allah akan kona ke tempat lain, tuan-tuan. Sebab itu jangan bakhil, jangan kedekut, jangan kita jangan kita tamak, jangan kita berkira sangat tak. Jangan. Betul ke kalau kita mati syahid, sekelip mata saja tiba-tiba ada kat syurga? Tak. Bukan sekelip mata tu masuk syurga. Dia memang mati syahid ni Allah ganjarkan dengan syurga yang paling hebat. Tapi dia melalui proses lah. Bangun dulu di padang mahsyar, berhitung, semua tu sama perjalanan, cuma dia dipermudahkan. Itu saja. Kan? Dan dia ada jaminan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Wan. Kadang-kadang sakit tu pun rezeki juga. Kan? Allah nak suruh kita ingat pada dia. Allah sayang kita, dia bagi sakit. Allah sayang kita, diuji. Kan Nabi sebut dalam hadis, izabtala, bila Allah sayang seorang hamba tu, diujinya hamba tu. Dibaginya sakit lah, dibaginya demam, dibaginya serabut otak, dibaginya hati jadi gemuruh, dibaginya jiwa tak tenang. Itu semua rezeki sebenarnya, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang nampak benda tu negatif. Kan? Orang nampak benda tu tak elok. Sebenarnya pada sisi Allah itu yang terbaik buat kita. Allah tahulah disusun. Dia yang buat kita, kan? Dia tahu atur orang ni bila aku nak test dia, orang ni bila aku nak bagi dia nikmat, orang ni bila aku nak cabut nikmat, yang ni bila aku nak turunkan banjir. Dia atur semua sekali. Dia maha mengetahui, tuan. Jadi ingat, Johor pun tinggi tu, 699 kes juga Johor. Betul, Johor tinggi sikit hari ni. Tak kena COVID pun rezeki, betul. Allahu Akbar. Johnny Mac lama tak jumpa. Bukan lama tak jumpa, memang tak pernah jumpa pun, kan? Tapi lama tak menyapa dekat Facebook ni, kan? Hujan lebat baru berhenti, Alhamdulillah. Hari ni 6075 6,000 lebih. Allahu Akbar. Saya punya anak buah 2 orang, suami isteri kena COVID positif, anak abang saya. Lepas tu yang sahabat saya, Ketua Datuk Ulama PAS Negeri Selangor tu, isteri dia agak kritikal sedikit, COVID juga, dimasukkan ke ICU. Jadi kita pakai doa lah kejap lagi. Di penghujung ni nak habis dah ni. Hari ni saya kuliah sekejap aja, kejap lagi saya berhenti lah, kan? Sebab kita doakan. Sebab kita tak kena, Alhamdulillah, itu satu rezeki juga. Yang kena pun rezeki. Allah nak uji, Allah nak hapus dosa, Allah nak angkat darjat. Kalau kita sabar, kita redha, itulah ganjaran terbaik yang Allah beri kepada kita, insya-Allah. Kan? Dia yang mengatur segala-gala. Kita tak ada daya, tuan. Bila Allah dah takdirkan benda tu berlaku, apa kita nak buat? Kita tak akan ada daya nak menghalang atau mengelak dan seumpamanya. Allahu Akbar. Ustaz dulu ambil degree universiti mana? Siapa ni? Fazil. Saya mengaji di universiti di Mesir. Universiti Al-Azhar di Mesir. Tahun 93 saya pergi. Balik tahun 98. Lebih kurang 5 tahun lah saya duduk sana. Dan dalam tempoh tu saya balik Malaysia sekali ke 2 kali macam tu je. Balik sekejap raya dengan cuti kot sekejap. Masa itulah tahun lama dah, tahun 93. Balik tahun 98. Dan sampai hari ni saya balik-balik tu terus jadi penceramah. Allahu Akbar. Terus jadi penceramah bebas berkat doa tuan-tuan juga, arwah mak ayah saya,
arwah mak mentua saya, pak mentua saya, adik-beradik saya, berkat doa semua-semualah. Bukannya kita hebat, mengaji Azhar hebat dah. Sama je, kita ni belajarlah, kan. Cuma bila bunyi Universiti Azhar tu nampak macam hebat, kan. Tapi bergantung pada kita juga, kan. Sampai 3 saya baru lahir, Ustaz. Maknanya sampai 3 baru lahir, maknanya sekarang 20-an, kan. Awal 20-an. 20 apa? 28 macam tu kot. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itulah sedikit. Jadi maknanya dalam soal infak, jangan bimbang, kita bagi saja. Bagi. Rezeki lain Allah susun. Dia wallahu khairur razikin. Kan. Terima kasih Kak Maimanah yang masukkan doa-doa pendinding, ayat kursi, ayat yasin, apa semua itulah, daripada Syekh Zainul Asri, ataupun kami panggil Pak Long. Sahabat saya juga tu, tok guru kita Syekh Zainul Asri daripada Kedah. Jadi betul, penting. Kak Fatimah Abdul Rahman, salam takziah kehilangan cucunya semalam, Wan Muhammad Mikael bin Wan Adi Fahmi, meninggal dalam tidur, kejut subuh dah tak ada, nak ziarah tak boleh. Allahu Akbar. Itulah ujian-ujian. Ujian COVID ni macam-macam, tuan. Saya punya abang ipar saya pun, kita Sungai Buloh pun risau juga, sebab dia menggunakan alat pernafasan juga tu, dia kena COVID, kan. Katanya kuman dah pergi ke paru-paru, takut jugalah, kita pun risau juga, kan. Jadi kita doa yang terbaik, insya-Allah. Baik, kita yang masih sihat, masih selamat ni, Ustazah Taibah pun macam mana? Kuarantin okey? Teruskan kuarantin, teruskan zikir selawat macam saya pesan tu lah, kan. Kita ni keluar rumah kena baca doa pendinding. Apa yang kita tahu kita baca, paling tidak pun bismillahi tawakkal ala Allah. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, aku nak keluar rumah ni, ada sedikit urusan penting, ya Allah, kau selamatkan aku daripada COVID. Doa macam tu aja. Lepas tu kita zikir, kita selawat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lindung kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebab risau, sebab kita tengok kes pun makin tinggi, dan saya tengok berita tadi pun bulan 6, bulan 7 ni dijangka lebih, boleh mencecah 7-8 ribu, 9 ribu kes sehari. Tinggilah. Sebab ada varian daripada Afrika, India dan sebagainya. Jadi kita pesan sama-sama lah, kita hati-hati, SOP jaga baik-baik. Yang lain tu kita bismillah tawakal ala Allah, zikrullah jangan tinggal, istighfar jangan tinggal, selawat Nabi jangan tinggal. Ya, itu pesan saya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, sebagai kesimpulan akhir untuk malam ni, kita ringkaskan, nak masuk isyak dah ni, ya, insya-Allah. Yang terakhir saya nak sebut ginilah, jangan jadikan diri kita ni hamba Allah yang bakhil, yang kedekut, yang berkira, yang berat tangan nak menyumbang. Jangan. Rajin-rajinkan, ringan-ringankan tangan kita, insya-Allah Allah akan bagi rezeki yang lebih lagi pada kita. Percayalah tuan-tuan, sebab ini janji Allah, bukan janji ustaz. Dah azan isyak, ya, insya-Allah kita akan berhenti. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, berinfaklah walaupun sedikit. Kan, carilah nombor akaun mana-mana, infaklah. Banyak. Saya pun ada buat yang infak wakaf kitab, derma untuk Masjid Pendang. Siapa nak nanti boleh PM saya lah, kan. Wakaf kitab tu RM50 yang saya sebut masa Ramadan itu hari. Untuk geng TikTok senang, boleh tekan link WhatsApp dekat bio ustaz tu, ada link WhatsApp, nanti boleh WhatsApp kat ustaz, kata nak derma untuk Masjid Pendang ke, ataupun nak buat wakaf kitab RM50 pun boleh. Kita derma, insya-Allah rezeki Allah akan jaga, insya-Allah. Baik, jadi itu yang saya nak share pada malam ini. JB dah isyak dah 8.22 awal, kan. Jadi Allahu Akbar. Yang terakhirnya, sedikit pengumuman. Yang pertama saya dah sebut dah tadi pasal wakaf kitab dan
infak untuk Masjid Pendang yang masih dalam pembinaan, Masjid Lebah yang saya cerita tu hari lah. Yang kedua, saya ucap terima kasih banyak pada semua yang mendoakan saya anniversary 21 tahun di alam perkahwinan. Yang tanya nombor akaun ni Ninda Fatih. Nanti boleh tekan dekat bio Ustaz, ada link WhatsApp, nanti WhatsApp kat Ustaz. Kan? Nanti bagi-bagi kat sini kan, ada pula scammer kan, satu hal pula. Kan? Dekat WhatsApp tu, dekat bio TikTok Ustaz tu ada link WhatsApp. Jadi boleh tekan dekat situ nah, insya-Allah. Yang wakaf kitab tu nak agih ke mana Ustaz? Wakaf kitab tu dalam dia ada zikir, ada wirid, ada doa, ada selawat. Kitab tu. Ni kitab ni. Sekejap nah. Ada pun kitab dalam ni. Ni. Ni kitabnya. Ni. Kitab dia macam ni lah. Macam ni. Dalam dia ada zikir, ada wirid, ada selawat, ada doa. Zikir, wirid, selawat, doa. Dan di belakang ni boleh tulis 10 nama waris. So siapa yang wakaf kitab, dia boleh bagi sekali 10 nama yang hidup atau meninggal dunia lah. Nanti sahabat saya akan tuliskan nama kat sini. Nanti kita snap gambar, kita send balik dekat tuan-tuan yang berwakaf sebagai bukti lah. Dan kitab ini kita akan wakafkan ke sekolah-sekolah pondok, ke sekolah pondok yang terpilih di seluruh negara. Cuma sebab buat masa ni PKP, seluruh negara tak boleh rentas-rentas, jadi kitab tu kita hold dulu, kita simpan dulu di Gombak, dekat Taman Melati di Gombak, di rumah sahabat saya lah. Jadi esok dah clear, besok kita akan hantarkan insya-Allah. WhatsApp untuk wakaf dan derma, jangan nak mengorat ustaz. Jangan berani lah. Jangan cari penyakit, aku dah ada bini lah. Baik, jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu ceritanya. Baik, yang dia beli tu sebenarnya kita galakkan wakaf lah. Kita galakkan wakaf ya. Untuk kitab tu kita galakkan untuk wakaf. Baik, untuk geng Facebook, itu nombor telefon saya. Saya dah masukkan nombor telefon saya. Jadi siapa yang nak boleh WhatsApp lah. Nak boleh WhatsApp. Oh, umur cucu 16 tahun, dah besar dah. Allahu Akbar. Okey. So surah Ustaz pun dah azan. Pengumuman yang ketiga, malam besok insya-Allah kita baca Yasin. Malam besok tak ada kuliah, kita akan baca Yasin pukul 8. Macam biasalah. Lepas maghrib sekitar pukul 8 kita akan mulakan bacaan Yasin sama-sama. Kali ini kita doakan yang terbaik untuk Palestin, kita doakan kehancuran Zionis, kita doakan juga sahabat-sahabat kita yang COVID dan sebagainya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Terima kasih Rizal yang send bunga ros tu, terima kasih banyak. Baik. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak share pada malam ni. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Jom kita berdoa, mudah-mudahan hajat-hajat yang diminta pada malam ini daripada Kak Fatimah Abdul Rahman, cucu beliau yang meninggal dunia semalam, Wan Muhammad Mikail, mudah-mudahan ialah anak muda 16 tahun ya. Jadi insya-Allah tak ada dosa, Allah ampunkan. Kalau ada dosanya insya-Allah diampunkan Allah. Mudah-mudahan syurga untuknya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk sahabat TikTok kita Pak Ngah, ataupun dipanggil Pak Ngah Otak lah, Abdul Razak Kamarudin insya-Allah kita doakan juga mudah-mudahan beliau sihat, diberi kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi ujian kesakitan yang sedang ditanggung oleh beliau insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk semua sahabat-sahabat kita, abang ipar saya, anak buah saya, sahabat saya, kawan-kawan kita lah, adik-beradik kita yang mungkin sedang bertarung dengan COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan
memberikan kesembuhan yang terbaik buat mereka, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi malam besok pukul 8 malam. Kita akan baca Yasin sama-sama, tahlil dan doa selamat, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz doakan mak sahabat saya sedang sakit di ICU. Insya-Allah Jodi. Insya-Allah. Nah, kita pakai doa yang terbaik. Baik, jadi kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insan fi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa ibu bapa mertua kami ya Allah, dosa adik-beradik, jiran-jiran, sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berilah kekuatan dan kemenangan kepada umat Islam yang sedang berjuang di bumi mereka, di bumi Palestin ya Allah, dan hancur leburkanlah musuh-musuh Islam ya Allah, terutamanya Yahudi Zionis itu ya Allah, yang sangat kejam terhadap umat Islam di bumi Palestin yang tidak berdosa itu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa saudara mara kami, anak cucu kami yang telah kembali ke rahmatullah, yang telah meninggal dunia ya Allah. Kau ampunkan dosa mereka ya Allah. Kau terimalah segala amal baik yang mereka lakukan di dunia dulu ya Allah. Kau berilah kebaikan pada mereka di alam barzah ya Allah. Kau masukkanlah mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami menadahkan tangan pada malam yang mulia ini ya Allah. Kau berilah kesihatan yang terbaik pada sahabat kami Pak Ngah ya Allah, ataupun nama sebenarnya Abdul Razak bin Kamarudin ya Allah, yang sedang diuji dengan kesakitan ya Allah. Mudah-mudahan Kau berikan kekuatan pada diri beliau, kesabaran pada diri beliau, dan Kau berilah kesembuhan yang terbaik dan kesembuhan yang paling segera kepada beliau ya Allah. Juga kepada rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami, abang ipar kami, ipar duai kami, anak-anak buah kami ya Allah, yang sedang dilanda dengan COVID-19 ya Allah. Berilah kesabaran dan kekuatan pada mereka ya Allah. Sembuhkanlah mereka dengan qadar yang paling segera ya Allah, dan jauhilah kami semua daripada COVID-19 ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang maha mendengar rintihan kami ya Allah. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Makbulkan doa-doa kami ya Allah. Selamatkan kami daripada bahana COVID-19 ya Allah. Jauhkan kami daripada sebarang wabak penyakit ya Allah, dan berilah kemenangan dan kekuatan pada umat Islam di bumi Gaza dan bumi Palestin ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, insya-Allah kita jumpa malam besok pukul 8 dengan program rasmi kita program rasmi kita Yasin, tahlil dan doa selamat. Sebab untuk makluman semua sahabat-sahabat, semalam kita dapat dah notis ataupun apa dipanggil, pekeliling daripada JAIS untuk Negeri Selangor yang tidak membenarkan sebarang aktiviti kuliah di surau dan masjid. Tak boleh kuliah secara bersemuka. Jadi nampaknya kita kena teruskan juga kuliah online kita Isnin sampai Jumaat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Allahu akbar. Terima kasih Pak Ngah.